Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Ini yang terjadi kepada Allahyarhamah Mastura Kamarul Jamal yang ketika kejadian berlaku dia berusia 28 tahun apabila dia dibunuh oleh kekasihnya Adnan Mat Jusoh 35 tahun, seorang penganggur yang juga penagih. Malam itu 29 Ramadan adalah malam seperti biasa dalam bulan puasa yang tinggal hanya sehari lagi untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Ada yang sedang berehat selepas mengerjakan solat tarawih dan ada yang telah tidur untuk bangun lebih awal bagi bersahur. Namun tiba-tiba penduduk kampung telah dikejutkan dengan kebakaran sebuah rumah dan rumah terdekat dengannya hampir dijilat api. Kejadian berlaku kira-kira pukul 11.30 malam pada 6 Januari tahun 2000 di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Pasir Jelatang, Kubang Krian, Kelantan. Kebakaran yang disedari oleh jiran terdekat kemudian menelefon talian kecemasan untuk memanggil bomba bagi memadamkan kebakaran. Penduduk mula berkumpul untuk melihat kejadian itu secara dekat. Pada mulanya tidak nampak akan kelibat Adnan. Namun apabila pasukan bomba dan penyelamat tiba di tempat kejadian, Adnan yang tiba-tiba berada di luar rumah bersenjatakan golok panjang telah mengamuk dan cuba menghalang mereka daripada mengawal kebakaran dua buah rumah yang sedang terbakar. Selepas mengamuk beberapa seketika dan berjaya dihalang oleh pasukan keselamatan dan penduduk kampung, Adnan telah lari dan bersembunyi. Pihak polis telah dipanggil untuk menangkap suspek dan pencarian mula dilakukan. Suspek kemudian berjaya ditahan oleh pihak polis pada pukul 3.40 pagi apabila dia ditemui bersembunyi di dalam sungai Pasir Hor yang tidak jauh dari tempat kejadian. Dia dipercayai bersembunyi di situ selama 3 jam sebelum ditangkap. Setelah api berjaya dipadamkan dan siasatan mula dijalankan di tempat kejadian, menemui satu mayat yang hangus dijumpai berdekatan tangga dan pintu rumah. Mayat tersebut kemudian dibawa ke hospital untuk bedah siasat. Mayat tersebut kemudian disahkan adalah Allahyarhamah Mastura Kamarul Jamal yang berusia 28 tahun, berasal dari Jalan Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Mangsa dan suspek merupakan pasangan kekasih dan tinggal di rumah berkenaan selama hampir 3 bulan. Mayat mangsa ditemui dalam keadaan terbakar dan hasil bedah siasat mendapati terdapat kesan retakan di bahagian kiri dan kanan tempurung kepala. Hasil bedah siasat juga mendapati mangsa mati disebabkan pendarahan yang berlebihan akibat daripada luka tikaman dan meninggal dunia sebelum tubuhnya terbakar. Mangsa dipercayai ditikam menggunakan senjata tajam sebanyak 6 kali di bahagian tengkuk, dada dan perut. Namun yang paling menyayat hati adalah menurut laporan perubatan menunjukkan mangsa ketika itu sedang mengandung 10 minggu dan menemui ajal akibat tikaman menembusi paru-paru dan jantung kiri. Siasatan lanjut mula dijalankan oleh pihak polis dan suspek kemudian didakwa di mahkamah atas kesalahan membunuh. Pada 23 Januari tahun 2000, suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kota Baru, Kelantan atas tuduhan membunuh dan membakar teman wanitanya, Mastura. Adnan Mat Jusoh, 35 tahun, dari Kampung Pasir Jelatang, Pasir Hor, Kubang Krian, Kelantan, didakwa membunuh Mastura Kamarul Jamal di sebuah rumah tanpa nombor di kampung itu kira-kira pukul 11.30 malam. Dia dituduh melakukan kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan iaitu membunuh dengan niat dan jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman mati mandatori. Ketika jurubahasa mahkamah membacakan kertas pertuduhan kes, Adnan mengangguk-anggukkan kepala sebagai tanda memahami pertuduhan ke atasnya. Timbalan Pendakwa Raya Azman Abdullah memohon kepada mahkamah untuk menangguhkan kes ini selama 1 bulan setengah bagi mendapatkan laporan ujian DNA daripada Jabatan Kimia. Magistrate Khairul Anwar Wahab menetapkan 8 Mac tahun 2000 sebagai tarikh sebutan semula kes ini. Kes kemudian telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi Kota Baru, Kelantan di mana Adnan dalam pembelaannya berkata dia telah mengambil pil dan selepas berbuka puasa dengan Mastura pada hari itu dan tidak mengingati apa yang telah berlaku sehinggalah dia tersedar setelah bangun di hospital.
Namun setelah perbicaraan yang panjang, hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati atas kesalahan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh dengan niat. Setelah berpuas hati, pihak pendakwaan telah membuktikan pertuduhan terhadap tertuduh melampaui keraguan munasabah. Jadi apakah motif pembunuhan ini? Oleh kerana Adnan tidak mengaku bersalah mahupun mengakui kelakuannya terhadap mangsa, maka hanya teori yang boleh dikemukakan, iaitu memandangkan mangsa hamil 10 minggu. Tidak mustahil mangsa meminta suspek untuk bertanggungjawab, memandangkan mereka telah tinggal bersama. Kemudian suspek mula hilang sabar apabila permintaan mangsa menjadi desakan yang menjurus kepada perbalahan. Ditambah dengan suspek adalah penagih dari perbalahan, dia telah hilang sabar dan kawalan dengan desakan mangsa, ditambah dengan rasa tidak bertanggungjawab, maka terjadilah kejadian ini. Juga dengan membakar rumah, jelas niatnya untuk menyembunyikan hakikat yang dia telah membunuh mangsa terlebih dahulu. Pihak pembelaan kemudian telah membuat rayuan bagi mengenepikan sabitan dan hukuman mati ke atasnya. Namun pada 30 Jun 2008, Mahkamah Rayuan mengekalkan hukuman gantung sampai mati terhadap Adnan atas kesalahan membunuh dan membakar mangsa. Panel 3 hakim diketuai oleh Hakim Datuk Tengku Baharudin Shah Tengku Mahmud memutuskan demikian setelah menolak rayuannya secara sebulat suara. Pada 24 Februari 2010, Adnan sekali lagi gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan bagi mengenepikan sabitan dan hukuman mati ke atasnya. Hakim Datuk Zulkifli Ahmad Makinuddin, Datuk Seri James Fong dan Datuk Haliliah Muhammad Yusof menetapkan bahawa tidak terdapat arahan yang salah oleh Hakim Perbicaraan atas kegagalan menimbangkan Seksyen 86(2) Kanun Keseksaan. Terdahulu, Perguam Karpal Singh yang mewakili Adnan Mat Yusof membantah bahawa Hakim Mahkamah Kota Baru tersilap menyimpulkan wujud niat membunuh kerana gagal mengambil kira pembelaan bahawa anak guamnya berada dalam keadaan tidak siuman akibat pengaruh darah dan sepatutnya didakwa mengikut Seksyen 86(2) Kanun Keseksaan yang mengurangkan tuduhan kepada menyebabkan kematian tanpa niat. Adnan yang pernah dirawat di ward psikiatri 11 tahun lepas sebelum kejadian itu telah gagal dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan. Dalam prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Bacik berhujah bahawa tidak terdapat arahan yang salah oleh Hakim Perbicaraan dalam kes ini dan sabitan ke atas Adnan adalah betul. Katanya Seksyen 86(2) tidak terpakai dalam kes Adnan. Sebaliknya, ia termasuk di bawah Seksyen 300(d) Kanun Prosedur Jenayah, di mana pihak pendakwaan boleh bersandarkan kepada elemen pengetahuan kerana ia mencukupi bagi membuktikan elemen membunuh walaupun tanpa kewujudan niat. Dengan ini, Adnan akan tetap ke tali gantung atas perbuatan kejamnya dan nasihat kepada wanita-wanita supaya memilihlah pasangan anda dengan berhati-hati dan janganlah terlalu mengikutkan perasaan. Jika tidak, inilah natijahnya. Sekian.